Kata tadi ni terteranya terbentang depan mata saya ni jalur gemilang penuh simbolik, penuh dengan kasih sayang. Inilah dia tanda cinta kepada negara kita, bahawasanya kemerdekaan ini sangat tinggi nilainya. Jadi kita nak menikmati merdeka daripada perspektif Islam. Bagi nak mengupas ni, kita bersama dengan Brigadier Jeneral Haji Muhammad Rashidi Bujai, merupakan Timbalan Ketua Pengarah Kagat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar tuan? Baik, saudara Abu Talib. Alhamdulillah. Jadi bila kita katakan tentang kemerdekaan ni, nak menikmatinya tu, nak betul-betul menzahirkan dia agak sukar, agak mencabar. Tapi hari ini bersempena dengan bulan kemerdekaan, mari kita sama duduk sejenak, kita tafakur sekejap. Kita nak imbau balik betapa pentingnya nikmat merdeka daripada perspektif Islam. Mungkin tuan boleh mulakan apakah yang dimaksudkan erti nikmat kemerdekaan yang sebenarnya. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya kasihi pengacara, saudara Abu Talib, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama-sama untuk kita melihat tentang maksud kemerdekaan dari segi Islam, dan insya-Allah pada pagi ini saya akan mengutarakan beberapa maklumat yang berkaitan dengan nikmat kemerdekaan ini. Jadi apabila kita melihat daripada soalan yang diutarakan kepada saya tadi berkaitan dengan bagaimana yang dimaksudkan dengan nikmat kemerdekaan dari segi Islam ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat nikmat kemerdekaan ini, dia merupakan dua perkataan. Perkataan nikmat dan merdeka. Baik. Jadi kalau kita nak definisikan dia dengan panjang lebar, maknanya kalau kita melihat kalau istilah nikmat ini, kalau di dalam Al-Quran sendiri Allah ulang sebanyak 49 kali di dalam Al-Quran. Jadi sebagaimana dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 53, Allah menyebutkan wama bikum min nikmatin faminallah. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya daripada Allah. Dan ayat yang dalam surah yang sama juga, pada ayat yang ke-18 Allah menyebutkan lagi tentang perkataan nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Jadi kalau kita melihat dari segi perkataan nikmat ni, nikmat yang Allah berikan kepada kita ni banyaklah. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya kita sebagai seorang Muslim ini, Allah kurniakan kepada kita nikmat Islam itu adalah yang paling besar. Nikmat Islam dan iman adalah paling besar. Dan banyak lagi nikmat-nikmat, nikmat panca indera, nikmat-nikmat yang bentuk material yang Allah berikan kepada kita. Jadi pada hari ini kita nak menyebut tentang nikmat kemerdekaan. Jadi kalau kita melihat situasi kemerdekaan sebelum kita merdeka, kita tahu bahawa pejuang-pejuang tanah air ini, kita yang sebelum ini, mereka ni berjuang bermati-matian untuk mendapatkan kemerdekaan. Cuma kita pada generasi yang kebelakang ini hanya merasakan saja nikmat. Nikmat itu keselesaan, keamanan yang telah diperjuangkan oleh pejuang-pejuang tanah air kita sebelum ini. Sebagai contoh macam Dol Said menentang British pada tahun 1831 di Nanning. Juga begitu juga dengan Datuk Bahaman bersama dengan rakan-rakan mereka. Rakan-rakannya Tok Gajah dan Mak Kilau dalam menentang British juga. Yang agak ke belakang ini Lieutenant Adnan pada tahun 1942 dalam memperjuangkan dan memperjuangkan tanah air. Jadi kesemua ini pejuang tanah air mereka ini, maksud mereka untuk mencapai kemerdekaan. Jadi itu dia punya dari segi kita nak merdeka. Jadi apakah definisi mereka yang kita kena tahu? Jadi dari segi bahasanya, kalau kita tengok mereka ni ada dua pengertian. Satu dari segi bahasa lughatan, yang kedua dari segi istilahan. Mana dari segi istilah. Jadi dari segi bahasanya, mereka ini adalah bebas daripada penjajahan. Yang kedua, kita juga boleh mengatakan mereka ini kita lepas daripada segala tebusan atau tuntutan. Kita mampu untuk berdiri sendiri dan kita tidak bergantung kepada orang lain. Namun daripada segi istilah pula, mengikut Pendeta Zakbar
dia lebih terperinci. Dia menyebutkan tentang merdeka ini adalah lebih terperinci, yang mana beliau menyebutkan merdeka ini adalah perubahan daripada sifat bodoh ataupun tidak cerdik kepada tingkah laku yang cerdik dan keterbukaan fikiran. Juga kita boleh Berita Zabar juga menyebutkan tentang mereka ini bebas daripada kepercayaan yang mematikan hati kepada ajaran yang boleh menghidupkan jiwa. Ini merdeka. Ini yang disebut sebagai merdeka. Yang ketiga, dia juga menyebutkan tentang bebas daripada etikad atau kepercayaan yang songsang dan terpesong pada ajaran yang betul dan yang sebenar. Jadi kesimpulannya, apa yang saya nak sebutkan sini, merdeka ini adalah yang sebenarnya adalah, kalau kita tengok daripada beberapa definisi tadi, maknanya dia menyebutkan mereka ini adalah merdeka daripada belenggu penjajah. Itu asasnya lah. Yang kedua, kita juga mesti merdeka daripada serangan pemikiran penjajah. Jadi kita sekarang kita kata kita dah merdeka, tetapi kita punya pemikiran tidak merdeka, maknanya kita tidak mendapat kemerdekaan yang sebenarnya. Yang ketiga, merdekaan juga boleh kita simpulkan sebagai kita merdeka daripada pergantungan kepada orang lain. Maknanya kita boleh berdiri atas kaki sendiri. Juga merdeka ini boleh juga kita sebutkan kita merdeka daripada belenggu keberhutangan yang melampau. Yang amat penting sekarang ni, kita tahu situasi sekarang ni, kadang-kadang orang dia menghadapi masalah lebih-lebih lagi dalam zaman pandemik COVID-19 ini, maknanya nak menyara hidup mungkin dia menghadapi masalah. Jadi dia berhutang. Jadi berhutang bukan tak boleh berhutang, tapi berhutang yang melampau, sehingga melibatkan alung atau sebagainya. Itu maknanya jiwanya ataupun mereka tidak dapat mencapai kemerdekaan yang sebenar. Yang seterusnya, merdeka daripada sifat kemurungan dan kedukacicitaan. Dan seterusnya juga kita mestilah merdeka daripada budaya ciplak songsang yang bercanggah dengan Islam dan ada resap Malaysia. Ini kan, sebab kita tahu kalau kita dah merdeka, kita mestilah maknanya kita mesti menjauhkan daripada budaya-budaya yang songsang yang kadang-kadang kita maklum sekarang ni teknologi yang moden, orang boleh ambil budaya-budaya songsang ni daripada luar, tapi diguna pakai di dalam negara kita. Sebab itu merupakan satu benda yang tak elok lah. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah sendiri, dalam ayat yang 120 pun, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepada engkau wahai Muhammad sehingga engkau menurut millah, yakni agama mereka yang telah terpesong itu. Jadi budaya-budaya ini juga merupakan suatu keadaan yang melambangkan diri kita ini. Kalau kita ikut budaya yang tak elok ini, budaya songsang ini, kita belum lagi merdeka sepenuhnya. Dan akhirnya seorang Muslim perlu merdeka daripada cengkaman hawa nafsu dan godaan syaitan yang boleh merosakkan kehidupan kita di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Jadi kita kena ke arah itu. Jadi kalau kita dapat melaksanakan perkara-perkara apa yang saya dah sebutkan dalam apa tadi maklumat-maklumat tadi, maknanya kita ni kita dah boleh dikatakan sebagai seorang yang merdeka. Masya-Allah, alhamdulillah, sangat menyeluruh perkongsian atau penjelasan erti kata merdeka tu ya, daripada fizikalnya, pemikirannya, spiritual, kerohanian dan sebagainya. Mungkin tuan boleh kongsikan juga tentang kita ni dalam di ambang menuju kepada hari kemerdekaan kita, hari kebangsaan kita. Jadi kita nak ada rasa patriotisme tu, rasa cinta kepada situasi merdeka ni. Benda ni tak boleh dibuat-buat, tak boleh di sekadar menulis di sosial media dan sebagainya. Bagaimana agaknya cara mungkin tuan boleh kongsikan kepada kita seluruh rakyat Malaysia untuk menimbulkan atau timbulnya rasa sayang kan, kecintaan kepada negara tu. Terima kasih. Ini satu perkara lagi yang perlu kita perjelaskan. Jadi patriotisme ni. Patriotisme ni sebenarnya perkataan ini sendiri dia berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud tanah air ataupun fatherland atau homeland. Maknanya dia perkataan daripada bahasa Yunani. Jadi nilai dan semangat patriotisme ini adalah menunjukkan kecintaan kita terhadap negara dan tanah air. Sebenarnya telah dirakamkan di dalam Al-Quran. Al-Quran disebut
Ada Al-Quran dia disebut yang mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengangkat tangan memohon Allah Subhanahu wa taala, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keamanan dan kesejahteraan di bumi Mekah. Bagaimana yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Yang ini ayat ini sebenarnya melambangkan kepada semangat cintakan tanah air. Kan? Dia maknanya Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon kesejahteraan, keamanan negara dan diberikan rezeki yang berlimpah luah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa iz qala rabbuka wa iz qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Ini doa Nabi Ibrahim supaya Mekah ini dijadikan sebagai satu negeri yang aman sentosa. Didoakan daripada dulu lagi oleh Nabi Allah Ibrahim, dan melambangkan ini adalah satu kecintaan kepada tanah air. Dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Ini doa Nabi Allah Ibrahim. Dan juga dalam masa yang sama juga Nabi SAW ketika mana beliau nak berhijrah ke Madinah. Jadi sebenarnya dalam keadaan yang agak sedih, beliau nak meninggalkan kota Mekah, maka Nabi SAW yang bersabda, wahai Mekah, kamu adalah merupakan satu bumi yang baik dan paling aku cintai. Kalau sekiranya kaummu tidak mengeluarkan aku darimu, nescaya aku tidak akan menetap di mana-mana tempat selain daripadamu. Jadi maknanya cinta Nabi SAW itu kepada kota Mekah amat padu. Jadi dalam usaha untuk kita mendidik jiwa kita, generasi kita, baik yang sekarang ini ataupun yang akan datang, maknanya dalam untuk kita menyuntik semangat patriotis ni dalam kalangan masyarakat, ya, maka kerajaan telah salah satu usaha yang saya rasakan usaha ini yang amat baik. Jadi kerajaan telah melancarkan kempen Hari Kebangsaan yang baru-baru ini. Kalau tidak silap saya pada bulan Julai yang lepas, yang mana ini adalah satu usaha bagaimana kita nak menyuntik semangat cintakan tanah air ini yang menyediakan tema saya rasa tema ini kita masih lagi kita mengekalkan tema yang sama, iaitu Malaysia Prihatin. Tahun lepas pun kita juga menggunakan tema ini, Malaysia Prihatin, maknanya Malaysia ini prihatin terhadap apa saja masalah-masalah. Jadi yang saya nampak logo, saya amat tertarik logonya, cantik logo tu. Ya, bentuk, logo yang bentuk hati. Ya betul kan, hati, jantung yang melambangkan kasih sayang. Ya. Sebab itu baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pun telah mengajak kita semua sebagai suatu keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia, maknanya kasih sayang di antara kita. Jadi antara aktiviti yang insya-Allah kita yang telah dilaksanakan, dan saya dah nampak dah, baik di bangunan-bangunan, di rumah, di kenderaan, antara aktiviti yang telah dilaksanakan, kita mengebarkan jarum gemilang kita. Itu salah satu usaha-usaha kita yang melambangkan, walaupun kita tidak menyambutnya secara besar-besaran, sebagaimana sambutan yang kita buat sebelum kita berada dalam pandemik COVID-19 ini. Sebelum itu kita mengadakan dengan peperiksaan yang secara besar-besaran. Tapi pada tahun ini kita membuat cara sederhana. Dengan salah satu caranya adalah kita mengebarkan jarum gemilang. Jadi kita saya mengajak diri saya dan juga kepada para penonton sekalian supaya kita mengambil usaha ini, kita menyebarkan jarum gemilang di tempat kita sendiri, melambangkan kita ini, mungkin kita ini melambangkan kita ini mempunyai semangat cintakan tanah air, walaupun kita terbatas aktivitinya. Baik. Jadi juga saya nampak beberapa pertandingan yang berkaitan dengan perayaan Hari Kebangsaan telah dilaksanakan oleh kerajaan sendiri.
Jadi saya tertarik satu lagi sebagaimana yang maklumat yang saya terima dipahamkan TV Al-Hijrah juga akan melaksanakan satu lagi program program Malaysia Quran Hour betul Program Malaysia iaitu Quran Hour. Ya. Betul. Iaitu interaksi dengan Al-Quran melalui bacaan, faham dan amal. Yang kalau sebagaimana maklumat yang kami terima ada yang akan berlangsung pada 30 Ogos. Insya-Allah. Yang akan menengahkan surah bacaan-bacaan surah-surah tertentu surah-surah khusus. Yang ini saya rasa program ini juga merupakan satu program yang baik walaupun dalam keadaan kita berada dalam keadaan pandemik COVID-19 ini kebersamaan kita ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah mengangkat ujian yang Allah timpakan kepada kita semua dengan kita bermohon keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi saya dipahamkan pada 30 Ogos ini diadakan pada pukul 12 tengah hari hingga pukul 1 akan baca surah Mulk dan surah Musabihat. InsyaAllah. Alhamdulillah. Begitu Tuan, jelas perkongsian Tuan ni saya khusyuk mendengar. Banyak sangat pengisian. Apakan daya sampai di sini untuk perkongsian kita bersama dengan Tuan. Kalau ada rezeki, ada umur, jemputlah lagi untuk berkongsi bersama dengan slot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di TV Al-Hijrah ya Tuan. Jadi sampaikan salam kami pada semua warga kerja ATM Angkatan Tentera Malaysia. InsyaAllah mudah-mudahan Allah pelihara, Allah rahmati kalian semua atas apa saja yang anda lakukan sebagai frontliner yang berdiri ketika panas, hujan dah hampir dekat 2 tahun dah. Semoga kita bebas daripada peperangan bersama COVID. Kita merdeka selamanya dengan COVID-19 ini insyaAllah. Jadi Tuan, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada TV Al-Hijrah kerana sudi menjemput saya. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang sedang menonton, kita teruskan berdoa, teruskan bertenang dan terus insya-Allah bersama-sama menyemaikan